Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita sambung kepada mata pelajaran kita, Matematik Tambahan. Cikgu harap hari ini semua sihat. Okey, jadi topik kita hari ini masih lagi berkaitan dengan fungsi kuadratik. Jadi hari ini kita nak tengok jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okey, jenis-jenis punca. Kalau sebelum ni kita dah belajar, punca adalah nilai-nilai X yang terdapat dalam persamaan kuadratik itu. Ataupun punca itu juga boleh jadi kalau dia nilai X, maksudnya dia adalah nilai pintasan X untuk fungsi kuadratik tersebut. Okey, jadi sekarang kita nak tengok jenis-jenis punca. Okey, jenis-jenis punca bagi suatu persamaan kuadratik. Baik, pertimbangkan kaedah kita mencari punca bagi persamaan kuadratik yang kita dah belajar sebelum ni. Kita dah belajar satu kaedah iaitu kaedah rumus. Okey, mencari punca X. Okey, X ini sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Baik, kalau kita tengok pada kita punya rumus, kita ada negatif B, punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC ni. Okey, nilai ini kita panggil nilai pembeza layan. Okey, kalau kamu refer buku teks, kamu akan nampak perkataan ini. Pembeza layan. Alright. Kita pertimbangkan beberapa keadaan. Okey, yang pertama kita pertimbangkan jika B kuasa 2 tolak 4AC nilainya besar daripada kosong. Okey, nilai yang besar daripada kosong ini kita fahamlah itu nilai positif. Okey, nilai yang positif. Itu besar daripada kosong. Kalau nilai itu positif, maksudnya semua ini bernilai positif. Cikgu ambil contoh satu nilai. Katakan nilainya adalah 81. Jadi, untuk kegunaan dalam rumus ini, ia akan jadi punca kuasa 81 plus minus. Okey, negatif B, punca kuasa 81 bahagi 2A. Ini kita dapatkan nilai X-nya. Baik, kalau kamu lihat di sini, punca kuasa 81 ada dua nilai. Okey, ada dua nilai iaitu 9 ataupun negatif 9. Jadi, kamu akan dapat X yang pertama adalah negatif B tambah 9 bahagi 2A. X yang kedua sama dengan negatif B tolak 9 bahagi 2A. So, kita akan dapat dua punca yang berbeza. Tengok, dua punca yang berbeza. Ini satu, ini satu. Nilainya tak akan sama. Dua punca berbeza. Tak sama. X1 dengan X2 tak sama. Okey, jadi mana punca dia? Mana sebab dia jadi macam ni? Ini dia. Nilai pembeza layan yang menyebabkan dia jadi dua punca yang berbeza. Okey, sekarang cikgu nak ajak kamu lihat yang ini pula. Okey, bagi kita mencari punca persamaan kuadratik, kes macam tadi kita guna kaedah rumus. Okey, X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Okey, jadi kita nak refer kepada nilai pembeza layan tadi. Dalam kurungan ini, dalam punca kuasa tu, katakan nilai pembeza layan itu B kuasa 2 tolak 4AC kecil daripada kosong. Okey, kecil daripada kosong. Kamu ingat garis nombor yang kecil daripada kosong itu adalah nilai yang bernilai suatu nilai negatif. Kecil daripada kosong kan? Okey, kita ambil contoh. Okey, nilai yang negatif, katakan cikgu ambil nilai yang mudah lah. Negatif 81. Boleh tak? Okey. Jadi, bila kita ambil contoh X tu sama dengan negatif 81. Kita nak ambil ni. Jadi, B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan negatif 81. So, X kita akan jadi negatif B tambah tolak punca kuasa negatif 81. Okey, apa jadi kalau punca kuasa negatif 81 tu kelas? Jadi kita tengok sama-sama bahagi 2A. Alright. Kita cuba tekan kalkulator. Negatif 81 ni apa masalah dia kalau kita puncakan? Negatif 81. Jeng jeng jeng. Nah, kita dapat maths error. Mana ada punca kuasa 2 negatif? Tak boleh. Okey, punca kuasa 2 tak boleh, punca kuasa 2 dalam ni tak boleh negatif. Tak ada satu nombor dalam satu nombor yang sama, jawapan dia negatif. No, it's maths error, tak ref. Jadi, untuk kes macam ni,
Okey, untuk kes macam ni, kalau punca kuasa itu negatif 81, ini dah tak ditakrifkan. Jadi kita kata ini, macam mana nak cari punca? Ada ke punca? Kalau atas ni tak tertakrif, boleh ke kita dapat X1 sama dengan negatif B tambah tolak, ini math error, kemudian bahagi dengan 2A. Of course lah kita tak dapat jawapan. So ini tak tertakrif, maksudnya kita boleh kata kita tak boleh dapat pun punca. Tambah pun tak boleh ni, positif. Negatif B tambah math error. Tak boleh, math error je dah tak boleh. Okey, jadi ini kita nyatakan keadaan ini kita tak dapat cari punca dia. Tak dapat cari punca maksudnya tiada punca yang nyata. Okey, tiada punca yang nyata. Tiada punca yang nyata ni kalau sebelum ni cikgu bincang kalau dia ada punca. Punca tu maksudnya nilai graf itu, nilai pintasan X bagi graf kan. Kalau graf tu adalah graf smile, jadi ini X yang pertama, ini X yang kedua. Bila kita dapat B kuasa 2, pembeza layan ini, bila kita dapat B kuasa 2 tolak 4AC kecil daripada sifar, kita tahu dia tak boleh dapat punca. Sebab kecil daripada sifar, punca kuasa negatif tak ada. Jadi, graf ni memintas paksi Y ke? Memintas paksi X ke? Of course lah, obvious sebab tak ada punca. Maksudnya graf tu tak memintas paksi X. Okey, graf tidak memintas paksi X. Jangan risau, dia tak ada. Bukannya maksudnya tak ada graf. Ada graf. Dia mungkin pergi sini. Contoh dia tak ada macam ni. Tak boleh macam ni. Mungkin graf itu berada di atas paksi ke ataupun berada di bawah paksi. Ya jadi macam ni lah. Sebab ia tak boleh memintas paksi X. Dia tiada punca. Okey, kita tengok kes yang seterusnya. Okey, masih lagi mencari punca X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A ni kaedah rumus hari tu. Okey, masih lagi kita nak tengok yang ini. Kita masih merujuk kepada nilai pembeza layan. Okey, cikgu bagi kes yang ketiga. Okey, kes yang ketiga. Tadi, kes yang pertama besar daripada kosong nilai pembeza layan. Kes yang kedua, nilai pembeza layan kecil daripada kosong. Okey, untuk kes yang ketiga, kita cuba tengok kalau nilainya sama dengan kosong. Okey, nilai ini sama dengan kosong. Right. Maksudnya, kalau kita nak cari punca nanti, kita akan guna X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa kosong. Okey, bahagi 2A. So, sebelah kanan, kiri kita nanti tambah, sebelah kanan kita akan buat tolak. Okey, punca kuasa kosong. Apa punca kuasa kosong? Kita cek. Boleh tak? Punca kuasa kosong. Sama dengan, ada jawapan dia. Jawapan dia kosong. Jadi, X yang pertama sama dengan negatif B tambah kosong bahagi 2A. Atau, X yang kedua sama dengan negatif B tolak kosong bahagi 2A. Akhirnya apa jadi? X yang pertama sama dengan negatif B bahagi 2A. Atau X yang kedua pun negatif B bahagi 2A. Tengok situ. Sama tak? Sama kan? Ia mempunyai dua nilai yang sama. Maksudnya punca kuadratik ini mempunyai dua nilai yang sama. Okey, itulah kesimpulan kita. Kalau pembeza layan tu bernilai sama dengan kosong, dia mempunyai dua punca yang sama. Okey, ini maksud cikgu jenis-jenis punca tu. Baik, kalau kita dah tahu sebelum ni, mencari punca adalah nilai pintasan graf itu di paksi X. Kalau dia mempunyai dua punca yang sama, maksudnya X1 sama dengan 2, X yang kedua pun sama dengan 2. Contoh. Jadi, di mana dia memintas? Okey, graf tu akan jadi macam ni lah kelas. Ini paksi X. Katakan ini graf smile. Dia pintas pada satu titik lah. Okey, X1 dengan S2 nilainya sama. Contohnya S1 2, S2 pun 2. So, satu nilai je lah. Dia menyentuh satu titik saja. Kalau graf tu graf set pun boleh juga. Dia menyentuh satu titik saja. Ini dua punca yang sama. Okey. Baik. Ini dia maklumat dia. Jika pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong, jadi
Persamaan ini mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Dua punca nyata dan berbeza. Okey, jika pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong, persamaan ini mempunyai dua punca nyata yang sama. Senang aja. Kalau sama, sama. Okey. Untuk kes yang ketiga, jika pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC kecil daripada kosong. Kecil daripada kosong, ia bernilai negatif tadi. Contoh kita nak cari punca kuasa negatif 81, punca kuasa negatif 100. Tak ada. Okey, ini math error kalau kamu tekan kalkulator kan. Tak ada. Jadi sebab tu kita kata persamaan ini tidak mempunyai punca yang nyata. Okey, dia tak ada nilai S yang nyata. Maksudnya graf tu tak memintas paksi X. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh yang pertama. Wah, tinggi sangat. Okey, tentukan jenis punca bagi setiap persamaan kuadratik berikut. Soalannya, tentukan jenis punca. So, jenis punca tadi ada 3. Bila sebut jenis punca, kamu kena ingat 3 keadaan tu. Adakah jenis puncanya 2 punca sama? 2 punca sama? Adakah ia mempunyai 2 punca berbeza? Adakah persamaan ini mempunyai ataupun dia tidak mempunyai punca? Tadi kan ada 3 keadaan kan? Tidak mempunyai punca. Jadi ini kita nak cek. Yang mana satu jenis dia? Ini jenis lah ni. Ini jenis, ini jenis, ini jenis. Alright. Jadi bila kita nak tahu dia jenis dia yang macam mana, kita masukkan dia nilai dalam pembeza layan. Okey. Jadi kita kenal pasti A, B, C dia kita masuk dalam pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC. Kita cek di sini. Okey. Di sini kenalkan A dia 1, B-nya 5, C-nya negatif 6. Okey, masukkan dalam. B-nya adalah 5. 5 kuasa 2. Baik, cikgu selalu pesan bila ganti nilai letak kurungan. Okey. Tolak 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 6. Okey, kita cek apa nilai ni. Okey. 25. 4 kali 6, 24. Negatif darab negatif 24. Okey. 5 kuasa 2, 25. 4 kali 6, 24 positif. So, ini kamu dapat 25 tambah 24. Okey, congak je lah Alright, 49. So, obviously dia besar daripada kosong. Jadi, B kuasa 2 tolak 4AC kita, nilai pembeza layan besar daripada kosong. Kalau besar daripada kosong, maksudnya apa? Okey, persamaan ini mempunyai apa kelas? Besar daripada kosong. Okey, 2 punca nyata dan berbeza. Yang penting dia berbeza. Punca tu ada 2, nyata dan berbeza. Nilai dia tak sama. Okey? Sebab kalau kita masukkan nilai punca kuasa 49 ini, tambah tolak, ada satu jawapannya 7, satu jawapannya negatif 7. Bila kita masukkan dalam persamaan nak cari punca tu, kita dapat 2 jawapan. Inilah jawapan dia. Dia tanya jenis, so 2 punca berbeza. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, tentukan jenis punca juga. Jenis punca juga. Sama macam tadilah, kita nak tahu 2 punca sama ke, 2 punca berbeza ke, ataupun tak ada punca. Alright, kita tengok persamaan ini. So, bila kita tengok persamaan, kamu kenal pastilah nilai A, nilai B, nilai C, termasuk negatif 1. A termasuk negatif 4. So, kita mesti masukkan dalam pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC. Kita cek apa nilainya. Okey, sini B sama dengan 4 kuasa 2 tolak 4. A-nya adalah negatif 4. C-nya adalah negatif 1. Okey. And then kita pun kira 4 kali 4, 16. Okey, sini 4, 4 ni tolak Tolak. Positif, positif, positif. Negatif, negatif, negatif. Darab dapat negatif 16. Oh, okey. 16 minus 16 is 0. Okey, maksudnya bila kita ganti B kuasa 2 tolak 4AC, nilai kita dapat sama dengan kosong.